selamanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Ahad yang berbahagia pada hari ini. Mungkin bagi tuan-tuan yang berada di pantai timur bertugas, work from home ataupun mungkin di pejabat, kita mengucapkan alu-aluan dan juga dalam masa yang sama kepada semua yang berada di seluruh negara, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, juga di seantero dunia. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengikuti ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah terus ceria kita. Betul. Ya, dalam keadaan kita terus menyambung lockdown ya di Malaysia, kita terus banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil ibrah daripada lockdownnya Nabi Musa di rumah-rumah bersama dengan Bani Israel, dan juga daripada Nabi Yunus yang kita akan lihat kisahnya pada hari esok insya-Allah. Maka pada hari ini mari kita sama-sama mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Moga-moga ilmu inilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita akan baca sebentar lagi. Jadi saya jemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook masing-masing, untuk tag kawan-kawan yang ada, tuliskan saya doakan rakan-rakan yang ada, dan sambung dengan doa yang tuan-tuan ingin berikan. Salah satu doanya adalah doa agar kita istiqamah, sebagaimana seruan pada ayat 89 yang kita nak melihat sinopsis pada hari ini. Daripada halaman 219, apakah ringkasan yang kita akan belajar? Jawapan Allah kepada doa Nabi Musa yang minta agar dihancurkan harta ataupun diminta dibuat sesuatu kepada Firaun dan kuncu-kuncunya yang menzalimi manusia pada ayat 89. Kemudian kita akan melihat kepada bahagian kelima daripada kisah Nabi Musa apabila Firaun dan bala tenteranya ditenggelamkan, manakala Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada ayat 90 hingga 93, dan insya-Allah kita menyambung pada ayat 94 hingga 97, penegasan benarnya al-Quran, janji dan ancaman daripada Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu jadi orang yang rugi, maka mari sama-sama tuan-tuan jemput pada rakan-rakan semua, kita buka halaman 219, kita baca dahulu daripada ayat 89 hingga 92. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, apa khabar semua? Mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sihat belaka, ceria belaka, kerana kita umat Islam, kita ni ada Al-Quran. Maka bila kita ada Al-Quran, kita patut rasa gembira, kita rasa seronok. Walaupun apa yang berlaku di sekeliling kita, kita masih lagi ada Al-Quran di sisi kita,
maka kita kena rasa seronok kerana kita ada senjata Al-Quran yang penuh dengan nasihat, penuh dengan doa dalamnya, penuh dengan cerita-cerita yang boleh membangkitkan, memberi motivasi semangat kita dikala kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah kalau kita lihat selepas ujian sudah pasti akan ada kesenangan, ada hikmah. Fa inna ma'al usri yusra, yuridullahu bikumul yusra. Allah Taala nakkan kepada kita kemudahan, insya-Allah. Tapi kita orang beriman, orang yang berakhlak, kena sabar, kena tunggu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri terbaik untuk kita. Baik, terima kasih kepada semua yang share tadi, yang share kita punya My Quran Time di Facebook. Ada Nur Saudah Hadawiyah, ada Nur Sia, ada Rohaya Omar, Misha Hussein, ada Sanawar Hasan, ada Hasnah Muhammad. Semuanya saya lihat wajah-wajah kegembiraan. Mustafa saya, mereka gembira walaupun pada zahir nampak susah, nampak tekanan, tetapi kerana Al-Quran mereka rasa seronok. Baik, kita nak menyambung halaman yang ke-219, akan bacakan ayat 89 hingga 92. Insya-Allah sama-sama kita baca irama jiharkah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 89 hingga 92 menyambung kepada halaman 218 malam, apabila Allah menyatakan pada ayat 89, dia Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, ya, oleh itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Ayat yang pendek tetapi ia mempunyai banyak panduan untuk kita. Yang pertama, apa yang kita nampak, Allah menjawab ujibat da'watakuma, ya, Allah menjawab kepada doa kamu berdua, ya. Kalau kita lihat semalam ini yang bercakapnya itu adalah Nabi Musa, ya, Nabi Musa yang berdoa, ustaz, ya. Yeah. Tetapi Allah kata Allah jawab doa kamu berdua. Masya-Allah. Ya. Itu Apa maksudnya di situ? Saya sendiri Ustaz tadi sebelum baca tadi tengok ini kena nak tak faham juga. Ada faham, ya. Jadi Nabi Musa berdoa, Nabi Harun temankannya, ya. Nabi Harun percaya kepada doa tersebut sambil mengaminkan. Maksudnya bila amin tu maksudnya percaya dan minta diperkenankan. Rupanya bila Nabi Musa berdoa dan dipercayai, diaminkan oleh Nabi Harun, bila kita cakap amin itu sebenarnya kita beriman pada Allah, ya. Maka
rupa-rupanya itu adalah doa mereka berdua. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, kalau tuan-tuan doa di Facebook itu letak tulis kan, dan orang lain pun kata amin, sebenarnya Allah jawab. Allah jawab doa siapa? Bukan doa tuan-tuan seorang sahaja, orang yang mengaminkan, yang percaya, ya Allah tolong aku percaya ya Allah engkau sahaja yang boleh mengkabulkan doa sahabat saya dekat Facebook ataupun yang sedang mengikuti majlis My Quran Time pada hari ini. Sebenarnya Allah jawab semua sekali. Subhanallah, ya. Daripada perkataan da'watukuma, di situ ada rahsia yang tersendiri. Kemudian Allah cakap apa? Apabila Allah dah kabulkan doa ini, Allah dah jawab, apakah yang berlaku? Fastaqima. Yang kedua, iaitu hendaklah engkau istiqamah dalam perjuangan kamu. Ya, pasal kadang-kadang kita berdoa ustaz ya. Berdoa lepas kita dah doa dah dapat apa yang kita nak. Betul. Sebenarnya ada orang dia kata, oh kalau macam tu saya nak relax sikitlah. Kan. Kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sila istiqamah. Maksud fastaqima ini istiqamah di atas jalan kebenaran, jangan berkurang. Kerana apa? Kerana Allah dah jawab permintaan kamu, memudahkan urusan kamu, sepatutnya kamu makin lagi istiqamah berbuat kebaikan. Jangan makin kurang. Ada orang mungkin bila dia dah rasa PKP, lockdown ini habis, kemudian dia makin berkurang pula dia punya Quran dia. Jangan begitu. Bila Allah turunkan ataupun Allah angkatkan, turunkan ke angkat saya. Kalau Allah cabutkan cabaran lockdown ataupun pandemik ini satu hari nanti, kita kena berazam belajar daripada ayat 89 ini istiqamah dengan Quran tuan-tuan. Yang ketiga apa? Wala tattabi'ani, jangan mengikut sabilal ladzina la ya'lamun. Kalau belajar bahasa Arab sebenarnya wala tattabi'a sudah cukup. Tapi bila ada wala tattabi'ani ini mat apa Ustaz kalau baca panjang ni? Wala ini special sikit. Wala tattabi'an sabi. Pertama sekali ada huruf mat bertemu dengan huruf mati. Yeah. Maka di sini dipanggil mat lazim. Dia bukan mat jaiz, mat wajib yang dibaca 4-5. Yeah. Sini special 6 harakat. Ini paling panjang. 6 harakat. Dan isinya maksudnya pun mantap Ustaz. Yeah. Dia bukan sekadar, dia sebenarnya dah betul wala tattabi'a, iaitu kamu berdua jangan ikut kepada jalan orang yang tidak berilmu. Tetapi bila tambah nun. Syaddah itu dia adalah taukid, penegasan berganda. Masya-Allah. Ya, jadi baca pun berganda, penegasan pun jangan sangat kamu ikut kepada siapa? Kepada jalan orang-orang yang la ya'lamun. Apa maksud orang yang tidak mengetahui di sini? Diterjemahkan kepada orang tidak mengetahui, tetapi la ya'lamun ini adalah orang yang kadang-kadang kita rasa dia ada ijazah. Firaun bukannya orang yang bodoh sebenarnya. Dia ada banyak ilmu sebenarnya. Kita lihat kalau pergi ke Mesir itu, tamadun membina ahram ataupun membina piramid itu bukan kaleng-kaleng ustaz ya, bukan biasa-biasa ya. Ustaz ada pengalaman kan melawat ahram tu, tinggi melangit itu kan, bukannya boleh digunakan main angkat-angkat begitu saja. Dia menggunakan teori fulcrum, teori fizik dalam tamadunnya untuk mengangkat batu sampai ke atas. Tetapi Allah menyatakan Firaun ini adalah la ya'lamun. Mereka ni tidak mengetahui. Pasal ilmu yang sebenar-benarnya seperti mana kita doa awal tadi adalah doa ilmu Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu yang menyebabkan kita nampak bukan sekadar nampak sini tetapi nampak sampai ke sana. Allah. Sampai ke akhirat Ustaz ya. Sampai nampak kebesaran Allah, bukan sekadar nampak contohnya matahari kita rasa matahari dah. Tetapi kita nampak matahari ni hebat, penciptanya lagi hebat. Itu orang yang berilmu, yang cikgu-cikgu di sekolah ya perlu bina perkara ini. Kita bukan sekadar nak ambil info, tetapi kita nakkan ia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu taala. Jadi ini adalah panduan daripada ayat yang ke-89. Kemudian apa yang berlaku? Babak seterusnya wajawazna, dan kami menyelamatkan Bani Israel pada laut yang lintas. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Diikuti oleh siapa? Firaun dan juga tentera-tenteranya. Mereka mengejar kepada Bani Israel kerana ada dua perkara. Mereka ni buat masalah. Satu, baghyan. Istilah baghyan ini ialah dia suka kacau, dia suka melampau. Dan yang keduanya, mereka ni suka membuat permusuhan. Ini yang berlaku pada Firaun dan juga wajunuduhu. Kalau kita kaitkan dengan la ya'lamun tadi, maksudnya apabila seseorang itu berilmu tapi dia makin lagi baghyan ya, dengki, suka mengacau dan juga bermusuh, sebenarnya orang ini digelar sebagai la ya'lamun, orang yang tidak mengetahui.
ya, pasal dia rasakan bahawa dia ada kuasa, dia ada harta, dia nak gunakan untuk kepentingan diri, bukannya untuk membawa kepada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta idza adrakahu, ya, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang muslim. Perkataan yang menarik dekat sini ialah adrakahu, maksudnya adrakahu ini dia ada darajah ini naik ke atas, adrakahu, daraka ini dia turun ke bawah, ya, bertahap-tahap. Darajah bertahap-tahap naik ke atas. Kalau daraka bertahap-tahap turun ke bawah. Oh, macam ada satu ayat minad darkil asfal, orang munafik. Orang munafik. Ya, paling bawah sekali kan. Kerak tu pada kerak. Ya, paling bawah sekali. Jadi di sini sebenarnya bila adrakahu, sebenarnya Firaun ini sudah menjatuhkan dirinya bertahap-tahap. Bukan ketika dia masuk ke laut lemas ini, itu dah al-gharqa iaitu lemas. Dia dah pergi kepada bawah. Tapi bila Nabi Musa datang sahaja membawa hujah, sebenarnya bila dia tidak percaya kepada Nabi Musa yang membawa kebenaran, dia sudah ada rakahu. Dia sudah mula menjatuhkan diri dia. Dia tak perasan. Pelajaran untuk kita, kalau kita ada kebenaran, kalau kita tidak mahu mencarinya, ya, kita tak kisah kepada perkara tersebut, sebenarnya orang itu sedang menjatuhkan dirinya. Kalau orang yang ada kuasa, dia sedang menjatuhkan kuasanya. Orang yang ada pangkat sedang menjatuhkan pangkatnya. Orang yang ada harta sedang menjatuhkan bisnesnya. Ini berlaku kepada Firaun dan juga tentera-tenteranya. Pada waktu itu bila dia dah lemas, apa dia cakap? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Tengok dia punya perkataan, Ustaz. Dia bukan cakap amantu annahu la ilaha illallah. Dia cakap la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, sekarang aku beriman kepada tidak ada Tuhan kecuali apa yang diimankan oleh Bani Israel. Dah nak mati dah ni. Nak mati dah. Dia tak boleh nak cakap la ilaha illallah. Pasal selama hari ni dia tak kenal pun siapa Allah. Dia tak kenal sebenar-benarnya. Jadi nak cakap la ilaha illallah itu, tuan-tuan sekalian, bukan semudah itu. Ya, dia kata aku beriman kepada tidak ada Tuhan kecuali apa yang Bani Israel percaya tu aku percaya jelah. Itu dalam kajian Ustaz Fas kan, menyemak tentang ini. Kenapa tak sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi disebut tidak Tuhan melainkan apa yang Bani Israel beriman? Pasal dia tengok Bani Israel itu selamat. Jadi aku percaya jelah pada Tuhan yang selamatkan kau. Dia nak selamat je sebenarnya. Dia bukannya betul-betul beriman. Kalau betul-betul beriman, sebelum dia kena azab tersebut, dia dah beriman dah. Kan? Dan dia kata kat sini wa ana minal muslimin, tapi sebenarnya dia menyerah itu bila dah nampak jelas bahawa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukannya iman itu datang kerana betul-betul ingin menyerah diri pada Allah. Ya, jadi balasan Allah pada ayat yang ke-91 itu untuk kita baca bersama, untuk kita sedar apakah balasan daripada Allah kepada perkataan Firaun pada kali ini. Silakan Ustaz. Masya-Allah, begitu hebat betul ayat Al-Quran ini membicarakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur tadi menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-91 kita nak baca, mudah-mudahan kita dapat dijauhkan daripada syirik, jauhkan daripada kekufuran, jauh daripada kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Sadaqallahu Surah Al-Azim ayat 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah derhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang melakukan kerosakan. Itu terjemahan Ustaz, ya. Tapi kalau kita lihat al-an itu dia dah berhenti sampai situ pun dah boleh dah. Allah. Kan? Sekarang ni, orang gitulah Ustaz, ya. Sekarang ni baru engkau nak beriman, lebih kurang begitu dia punya balasan daripada Allah Subhanahu taala. Ya, Ustaz baca tadi lagu apa tadi Ustaz? Itu lagu Nahawan. Nahawan, ya. Jadi Nahawan dalam konteks ayat ini dia jadi macam mana? Takkanlah kamu nak tunggu
sekarang ni kan. Jadi Allah memujuk kita sebenarnya ya agar kita jangan ambil gaya Firaun. Firaun itu apabila dah kena hentak habis-habisan barulah ingin mengaku beriman. Kalau zaman sekarang ustaz ya baru nak baca Quran, baru nak solat ya, bila nyawa dah sampai ke halkum. Betul. Ya, tetapi kalau belum lagi tuan-tuan, kita dapat lagi peluang baca Quran pada hari ini, ikut My Quran Time, ajak pada saudara-saudara kita, semua kawan-kawan kita, agar jangan sampai Allah menemplak dengan perkataan al-an ini, iaitu baru sekarang. Wa qad asaita qablu, sebenarnya kamu ini derhaka. Asaita ini maksiat maksudnya. Tetapi kalau katakan orang cakap kamu ni buat maksiat, ya, mungkin orang rasa alah okey saya buat dosa kan. Tetapi kalau seorang anak, ya, seorang anak dikatakan kamu ni anak derhaka, kan, kamu ni anak derhaka. Kalau mak cakap itu pada anak lah ustaz ya, kalau mak cakap kamu ni memang betul-betul lah derhaka pada Allah. mak, Allah, Kita terasa betul ustaz. terasa betul ustaz, Terasa. memang terasa. Jadi di sini Allah kata waqad asait, kamu ini derhaka qablu. Baru je dia sebenarnya boleh cakap min qablu, tapi di sini qablu je, tak ada min. Maksudnya apa? Baru je kamu ni derhaka kepada Tuhan. Tak payah nak tengok jauh-jauh. Jauh-jauh memang kamu derhaka. Yang sebelum ni pun derhaka. Baru sekarang kamu nak beriman bila dah nyawa sampai di halkum. Wa kunta minal mufsidin. Sesungguhnya kamu ini adalah sumber membuat kerosakan. Jadi ini peringatan daripada Allah untuk kita jangan bertangguh untuk kita bertaubat. Kita bersyukur pada Allah SWT, kita diberikan Quran untuk mengingatkan kita jangan jadi seperti Firaun. Ya, pasal ayat yang ke-92 itu Allah kata Allah selamatkan badan, ya, bukan jasad, bukan jisim, tapi bi badanika. Maksud badan dalam al-Quran ini ialah dia badan yang fresh ustaz ya, ada darah apa sebagainya. Dan itulah yang kita tengok mumia Firaun sampai sekarang ni Allah selamatkan untuk menjadi ayah. Tetapi di hujung itu Allah cakap ramai manusia ini laghafilun. Apa maksudnya kita akan bincang selepas rehat nanti. Kita lihat dulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan kita asa ataupun asaya yang maksudnya menderhaka. 32 kali disebut di dalam al-Quran mengingatkan kepada kita jangan sampai kita jadi hamba derhaka, kerana kita tidak mahu jadi anak derhaka menjadi warga yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah peringatan bersama kita. Kalau seorang itu derhaka, sebenarnya dia photostate. Istilah yang digunakan oleh Ustaz Ni Aziz ni, photostate. Siapa yang ada suka buat derhaka, suka buat maksiat, tunggu sampai nyawa sampai ke sini baru nak taubat, itu namanya photostate Firaun. Nauzubillahi min zalik. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa bersyukur kepadamu, untuk kami sentiasa beramal saleh dan diberi kekuatan untuk sentiasa beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Penonton-penonton, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kerana istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita dah mendengar tadi bagaimana Ustaz Fah sebut tadi, jangan jadi photostate kepada Firaun. Nak mati barulah kita terhegeh-hegeh bersungguh-sungguh untuk amal soleh. Apa yang memang tak sempat nak melakukan sesuatu. Yang penting kita berusaha dalam masa yang kita ada ni, dan kita doakan sampai akhir hayat kita boleh istiqamah dengan husnul khatimah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya baca satu komen Ustaz Fas. Nik Azlina, Assalamualaikum. Ustaz, tolong mention Cik saya Raja Munah Raja Abdullah di Sungai Mai Jerantuk. Dia tak pernah miss rancangan ni. Ustaz, tolong penuhi permintaan dia untuk sebutkan namanya. Dah berbulan tak jumpa. Rindu sahabat-sahabat yang dia mengenali sahabat ni yang sentiasa My Quran Time tak pernah miss. Masya-Allah. Masya-Allah, kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan online, kita disatukan daripada dah setahun lebih ni, disatukan dalam My Quran Time kerana Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua di mana-mana tempat kita berada, kita diberikan kesihatan dan kegembiraan insya-Allah. Baik, tajwid pada hari ini seperti biasa. Pada hari ini kita nak belajar hukum mim mati. Dan mim mati kali ini ialah
mim yang mati bertemu dengan satu huruf saja, huruf ba, dinamakan sebagai hukum ikhfa syafawi. Apakah ikhfa syafawi? Nak kenal dia senang saja. Dalam bab hukum mim mati ni, mim mati dalam Quran ni dia ada pecah pada 3 hukum. Yang pertama, hukumnya mim mati bertemu dengan ba, yang kita nak praktikal ulang kaji hari ini, yang mana hukumnya ikhfa syafawi. Contoh dia, wa tuzakkihim biha wa salli alaihim tarmihim bihijaratin min sijil tarmihim bihijarah. Yang kita baca surah Al-Fil. Apa dia? Mim mati bertemu dengan huruf ba, satu huruf saja. Hukum ikhfa syafawi ni hurufnya satu saja, huruf ba. Maka bila kita jumpa dalam Quran ada hukum mim mati bertemu dengan ba, kita kena bacanya secara ikhfa syafawi. Kita rapatkan kedua-dua bibir kita, dan seperti biasa hukum ikhfa syafawi ni kita kena panjangkan gunnah kita. Kalau baca lambat, bacaannya kiraan gunnah itu dilambatkan sedikitlah. Kalau bacaan kita laju, maka gunnah itu berdasarkan tempo bacaan kita, ataupun disebut dengan 2 harakat. Yang paling tepat kita kena bertalakilah. Dengar guru kita dengar kita baca, okey, cukup. Lama-lama kelamaan ia akan jadi sebati dengan bacaan, dengan tempo gerakan kelajuan yang kita bacanya. Kita baca sekali lagi. Wa tuzakkihim biha wa salli alaihim tarmihim bihijaratin min sijil. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi pada hari ini iaitu ikhfa syafawi, bukan ikhfa hakiki. Okay. Dia ada beza tu dia selalu keliru juga Ustaz masa sekolah dulu, bila ikhfa syafawi satu huruf, ikhfa hakiki 15 huruf. Jadi kalau sana banyak yang hakiki, yang syafawi ni sikit je, satu saja, mim bertemu dengan ba. Maksudnya ini untuk saya lah memudahkan sikit. Pasal sebelumnya ada orang soal barulah, tak sampai setahun. Bila dia soal nama-nama ni kadang-kadang terlupa Ustaz. Betul. Terlupa, tapi harapnya jangan terlupalah dari segi cara nak membacanya. Pasal baca kena mengikut pada hukum tajwid. Baik. Kita nak menyambung kepada tadi kita dah baca sampai ayat 92 bila Allah menyatakan fal yaum nunajjika bibadanika, pada hari ini kami selamatkan. Perkataan yang menarik dalam surah Yunus ini Ustaz, selain daripada perkataan kasyafa, juga perkataan najja ataupun nunajjika, iaitu kasyafa ni melindungi, kalau di nunajjika ini kami selamatkan. Menariknya pada ayat 92 ini ialah yang Allah selamatkan pada Firaun itu bukannya menyelamatkan Firaun itu, tapi Allah selamatkan bibadanika. Badannya sahaja Allah selamatkan. Buat apa Allah selamatkan? Litakuna liman khalfaka ayah. Ia sebagai satu kebesaran Allah SWT. Kalau ada yang persoalkan Quran ni betul ke tak betul, apa buktinya? Cuba pergi ke Mesir sana tu, ada mumia Firaun, bila dibuatkan dia punya istilahnya carbon dating dia, jangka umur dia itu selaras dengan masa ketika Nabi Musa, zaman-zaman Nabi Musa. Pasal Firaun ini bukan nama orang, tetapi ia adalah nama jawatan Ustaz dia macam nama menteri ke sultan ke. Ini adalah pemimpin. Banyak Firaun, tetapi Firaun yang digelar, yang diselar ialah Firaun pada zaman Nabi Musa. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, iaitu Allah nyatakan kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sebenarnya ada je Firaun yang dikekalkan badannya itu di Mesir, tetapi apa yang berlaku Ustaz Ustaz pernah pergi tak melawat kepada mumia ni? Tak pernah. Belum lagi. Okey. Tapi ada orang pergi melawat, dan di Mesir sana tu nak melawat tu kena bayar duit. Kalau nak pergi ihram pun kena bayar duit apa sebagainya. Itu saja yang dibuat. Sebenarnya di sebalik petanda ini sepatutnya dia menyebabkan manusia mengambil ini sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Kalau perlulah Ustaz yang saya terfikir ialah buat institut anti Firaun.
Kan. Institut Anti Firaun kaji macam mana nak memastikan bumi Mesir, bumi Malaysia ini terhindar pemimpin-pemimpin yang mengikut Firaun. Bila Allah cakap ini sebagai litakuna liman khalfaka ayah, banyak-banyak kaum ataupun orang yang diselar dalam Al-Quran, ada kaum Ad, Samud. Orang tak cakap kau ni macam Ad. Orang tak cakap itu. Kau ni macam Samud lah, kan, ataupun kamu ni macam apa, kumpulan-kumpulan lain. Allah orang tak cakap itu, tapi engkau ni macam Firaun. Itu orang selalu guna. Pasal apa? Pasal ia adalah satu perkara yang Allah tinggalkan. Allah tinggalkan sebagai ayat untuk kita ambil manfaat bahawa jangan sampai Firaun itu di photo state. Yang tadi itulah saatnya di photo state. Macam-macam. Ketika jadi pemimpin, ketika dia dapat anak yang comel, ketika dia ada isteri yang beriman, ketika dia ada ahli sihir, ketika dia ada harta, semua bahagian-bahagian pengurusan kehidupan Firaun itu perlu dikaji untuk dielakkan agar kita tidak photo state Firaun. Baik. Jadi apakah berlaku pada Bani Israel? Ya, Nabi Musa dia berdakwah kepada Firaun. Dalam masa yang sama dia juga membawa Bani Israel. Mari kita baca ayat 93 hingga ayat 97 menyambung kisah Nabi Musa. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya mengalukan juga sahabat-sahabat di Facebook Rohani Adam yang buat nota mimati tadi, kita Siti Aisyah binti Syafi'i. Ramai lagi ya sahabat-sahabat di Facebook, Syamila Ahmad daripada Singapura, Nurhati juga daripada Singapura. Kita semua disatukan semua dengan Al-Quran. Alhamdulillah, daripada Johor Bahru pun ada, Huda Syari, Syakur, Nurlin Abdullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran yang kita baca, insya-Allah. Nak sambung bacaan ayat 93 hingga ayat 97. Jom sama-sama kita dengar dan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 93 hingga 97 Ustaz ya, menyambung kisah
tentang Bani Israel, Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Jadi kali ini Firaun sudah ditenggelamkan 93 itu, dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami berikan mereka rezeki yang baik. Jadi ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, diselamatkan, maka mubawwa'a sidqa, ya, iaitu diletakkan tempat kehidupan mereka itu yang benar dan diberikan rezeki minat thayyibat, ya, sama juga macam umat Nabi Muhammad diberikan thayyibat, ya, diberikan makanan yang elok-elok. Tetapi apakah yang berlaku bila dah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Famakhtalafu hatta ja'ahumul ain, iaitu diingatkan jangan kamu bertelingkah selepas datang ilmu. Cabarannya ustaz, ya, Bani Israel ini bila dah datang ilmu mereka bertelingkah pula. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah itu, kita kena faham surah Yunus ini surah yang turun dahulu, surah Baqarah turun kemudian. Tetapi dalam Quran ini disusun ada madaniyah makiyah ini kerana bila dah sampai ke sebuah negara pun saatnya dah ada tamadun pun, seseorang itu boleh jadi macam Bani Israel. Betul. Waktu seseorang itu masih membina diri secara personal pun dia boleh jadi macam Bani Israel. Iaitu apa? Pelajaran daripada ayat ini, ketika kita baru nak mendekatkan diri kepada keimanan, jangan sampai baru dapat ilmu sedikit kemudian kita nak bergaduh dengan orang. Kan? Baru tadabbur sikit je, lepas tu nak gaduh dengan orang sana. Sebenarnya dengan ilmu sepatutnya menyatukan kita. Memang kita tahu pun ada perbezaan pendapat yang ada, tetapi kalau kita rasa macam kalau saya beritahu sesuatu boleh menyebabkan pergaduhan, berpecah, maka saya kena cuba kurangkan ataupun jaga timbang tara perkara tersebut. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya Tuhanmu lah yang akan menentukan di antara kamu pada hari kiamat apa yang kamu telingkahkan, yang kamu bertengkar tersebut. Pasal apa? Pasal kadang-kadang bila orang ni ada ilmu, orang ni ada ilmu, dia kata aku betul, engkau salah, engkau sesat, aku betul, apa sebagainya. Ini adalah penyakit Bani Israel. Bila dah dapat ilmu, bukan tak ada ilmu, Ustaz. Ada ilmu, datang hidayah, datang kitab, tapi dia persoalkan Nabi Musa, dia bergaduh kan, bertanya soalan ni apa sebagainya. Jadi kalau katakan pada waktu itu mereka kena ambil Nabi Musa sebagai hakim, sebagai penentu. Kalau zaman Nabi Muhammad sebagai penentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita Quran dan sunnah ini sebagai hakim, Ustaz, ya. Tapi kalau ada yang kata saya tak nak baca Quran, saya tak nak ikut pada Quran ke whatever lah semua itu, kalau ada yang kata saya tak nak ikut di sini, Allah kata di akhirat nanti kamu tak boleh lepas. Kamu tak boleh lepas dalam memimpin, dalam kamu hidup ini. Kalau kamu tak nak ikut di sini pasal kamu kata kamu tak faham Quran, tak pernah belajar Quran, tak sempat dengar tadabbur dan sebagainya, di akhirat nanti tak lepas. Dan ini Allah kata kalau kita ada masalah, bagaimana nak uruskan masalah kalau kita ada syak? Ayat 94. Maka jika engkau berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi caranya Ustaz, ya, kalau kita ada berbeza pendapat, ada syak sesuatu ke, pergi tanya kepada fasalil ladzina yaqrauna alkitaba min qabl. Ya, kalau di tempat lain fasalu ahli zikr. Tanya pada orang yang mengetahui tentang. Dan kalau di sini kitab min qablik, iaitu orang-orang yang baca Taurat, baca Injil, mereka orang yang membaca kitab, cari orang berilmu, tanya. Bukannya bila kita bertelingkah tersebut kita tak nak bertanya kemudian kata saya betul, kan, awak salah. Sebenarnya kita tanya, dan tanya bila kita cari sumber-sumber tersebut, akhirnya kita akan jadi orang yang fala takunanna minal mumtarin, tidak jadi orang yang mumtarin. Mumtarin ini miryah ini maksudnya fakta dah jelas bahawa ini bukan daripada Quran, ini bukan daripada hadis, kan. Betul. Ini dibuat oleh seseorang, kan, tapi saya tak nak, saya pasal ini tok syekh saya yang cakap, saya terima juga. Yang ini adalah penyakit pada Bani Israel. Dan menariknya Ustaz, ya, Bani Israel ditekan oleh Firaun. Bila Bani Israel ini selamat, rupanya perangai Firaun itu dia masuk pada Bani Israel. Ya, dia menekan orang, kan, kadang kita tengok dekat negara di Palestin, kan, bila orang Israel tu dia ambil perangai Firaun, photostat masuk dalam Bani Israel, Yahudi Zionis di sana. Bani Israel pergi mana pula perangai dia? Dia pergi pada umat Nabi Muhammad pula, Ustaz. Ya, yang kita harap, kita doakan bila kita baca ayat-ayat ini, kita minta ya Allah jangan aku ni jadi macam Firaun, jangan jadi seperti Bani Israel yang bila dapat Quran
dia bukan nak berpandukan pada Quran, dia nak tengok pada dia punya mak ayah tok syekh dia semata-mata tanpa ada yaqra'unal kitab, ya. Dan ayat 95 kita nak baca sekali lagi penekanan untuk kita ini jangan jadi orang yang rugi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah Ustaz. Bila sebut tentang pertelikahan begitulah, kadang-kadang bila Ustaz sebut dah kita dah nampak dah jelas dah Quran sunnah pertimbangan kita, tapi nak terima tu payah Ustaz Fas. Terima tu jadi payah juga. Mula-mula dah gaduh-gaduh ni, okey, dah jumpa orang yang boleh menyatukan, okey awak benar, yang ni salah. Itu nak terima dengan lapang dada Ustaz. Satu benda, mudah-mudahan Quran yang kita baca inilah akan melapangkan dada kita, boleh terima kebenaran. Itu asas kita ilmu, ingat insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 95, dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat Allah, kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sebenarnya Firaun itu apa yang menyebabkan dia menjadi mufsidin? Bani Israel akhirnya membuat kerosakan maksudnya sampai 2 kali kerana satu perkara yang dinamakan sebagai sombong. Sombong, kalau ayat 94 ini tak nak tanya orang yang berilmu. Ayat 95 yang Ustaz baca tadi itu sombong dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Kata alah tak betul lah, tak payahlah, kan, dia menafikan ayat-ayat kebenaran yang datang, maka jadilah dia orang yang rugi pasal dia sombong. Ayat 96 itu bila dah nampak realiti, haqqat alaihim kalimatu rabbik, ya. Bila dah nampak dah benda-benda betul dah, Allah ni yang cipta, Allah ni yang berkuasa, bahawa Allah selamatkan orang yang beriman, orang tak beriman telah dihancurkan. Tapi pasal sombong punya pasal la yu'minun. Allah. Dia tak nak tengok fenomena berita semasa yang berlaku, dia tak nak. Dan kalau ayat yang ke-97 itu, walau ja'atuhum kullu ayah, bila dibawakan semua mukjizat petanda-petanda, dia tak nak percaya juga. Sampai dia yarawul adzabal alim, sampai dah memang dia punya azab itu depan mata, ya, dah kena betul-betul, barulah jadi macam Firaun tadi. Kan, foto state Firaun, okey. Inilah ya, 4 ayat ini sebenarnya ciri-ciri macam mana nak foto state Firaun. Ya, maksudnya bila Allah beritahu ini agar kita jangan sampai bila ada orang lebih berilmu, kita tidak mahu tundukkan diri kita ataupun kita mendustakan bila dah nampak kebenaran. Jangan dustakan. Kita tahu kita, ya Allah aku ni lemah, ya Allah tersilap. Saya mengaku, mohon bantu Rabbi zidni ilma. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Yang pertama ialah jangan bertangguh untuk bertaubat seperti Firaun. Yang kedua, ambil pelajaran dari kekalnya mumia Firaun agar jangan ia masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga, elakkan bertelagah apabila kebenaran sudah hadir daripada Al-Quran, kita menjadi orang yang sentiasa merendah diri kepada Allah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada syirik, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kesyirikan dan kekufuran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa merendah diri, khusyuk kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa rendah diri kepada orang-orang beriman, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa tunduk dengan kebenaran, ya Allah. Ya Allah, kami bimbang kami menjadi orang-orang yang sombong, menjadi orang-orang yang takabur, ya Allah. Kami tahu orang-orang yang sombong itu tidak akan dapat masuk syurga-Mu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat demikian, ya Allah.
Jauhlah kami daripada sifat-sifat yang membawa kepada perangai Fir'aun, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, ya Allah, yang sentiasa follow rapat, yang sentiasa mengikuti sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan salah silap kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan kita agar kita jauh daripada mengikut kepada Firaun dan juga tenteranya yang bermusuh, suka mengacau masyarakat dan dunia. Inilah yang kita ingin bina dalam pemimpin-pemimpin sekarang masa akan datang dalam tabung gerakan Al-Quran, tuan-tuan. Makin kita memastikan Quran ini tersebar, maka kita akan mengelakkan Firaun masuk di dalam kepimpinan negara, Firaun masuk dalam kepimpinan negeri, dan kita tidak mahu Firaun masuk dalam diri kita. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran ulangan My Quran Time pada hari ini, dan insyaAllah tuan-tuan jaga kesihatan, keselamatan, ya. Tahniah kepada semua yang sudah mendaftar untuk menyelamatkan, untuk berusaha menjaga kesihatan. Moga-moga Allah kabulkan, Allah lindungi kita semua, dan terus kita dapat bersama Al-Quran ini sendiri. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.